Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlim Unity Channel. Hadi penghalang hasrat PAS, raih sokongan bukan Islam atau bukan Muslim. Penganalisis politik Azman Awang Pawi berkata, sikap Presiden PAS sering mengubah pendiriannya memberi gambaran beliau tidak konsisten. Dipetik daripada FMT. Presiden PAS Abdul Hadi Awang dilihat penghalang utama dalam usaha parti itu mendapatkan sokongan pengundi bukan Muslim, kata penganalisis politik. Kecenderungan Hadi sering mengubah pendirian dalam pelbagai isu menjadi kekangan, kata penganalisis Azman Awang Pawi dari Universiti Malaya. Kesannya, pengundi secara konsisten menganggap PAS tidak konsisten. Beliau berkata, PAS mungkin beralih lebih sederhana jika Hadi tidak lagi menjadi presiden. Mungkin ia akan menjadi era di mana PAS berhenti menjadikan bukan Muslim sebagai sasaran. Halangan terbesar ketika ini adalah Hadi, katanya. Beliau berkata, PAS patut berhenti menjadikan bukan Muslim sebagai musuh politik. Sebagai mengulas kenyataan bekas Ketua Pemuda PAS, Ahmad Fadli Sa'ari, yang terkilan kerana PAS masih belum berjaya menjernihkan persepsi bukan Islam dan bukan Melayu. Bagaimanapun pada Jumaat, Hadi berkata, PAS mesti mendapatkan sokongan bukan Melayu dan bukan Muslim menjelang PRU 16 selewat-lewatnya 2027. Awang Azman berkata, ahli PAS perlu melakukan perubahan minda. Penting bagi mengiktiraf Malaysia ini adalah negara majmuk, kepentingan kaum yang memerlukan kerjasama, berbanding hanya bergantung kepada sentimen agama dan kaum bagi mendapat sokongan politik, katanya. Seorang lagi penganalisis, Azmi Hasan dari Akademi Nusantara berkata, PAS perlu mengiktiraf keperluan mendapatkan sokongan bukan Melayu, selepas sedar kenyataan bahawa sokongan Melayu semata tidak mencukupi untuk parti itu membentuk kerajaan pusat. PAS kena berubah dan tidak boleh terlalu ekstrim. Jika tidak, anda mungkin dapat menguasai Kedah, Kelantan, Terengganu dan Perlis. Namun melangkaui semua itu sukar menjadi kerajaan di pusat walaupun dengan sokongan bersatu dan gerakan, katanya. James Chin dari University of Tasmania berkata, PAS berdepan kesulitan meraih sokongan bukan Muslim. Tidak kira apa dilakukan. Kerana nama partinya Parti Islam Se-Malaysia. Jelas menunjukkan objektif utama adalah menubuhkan negara Islam. Tiada persamaan yang membolehkan PAS menarik dan meraih sokongan bukan Muslim. Kepercayaan teras PAS menjadi kekangan, kata beliau lagi. Sebelum kita berpisah, saudara-saudara sekalian, apa pendapat anda tentang penganalisis politik ini? Pendapat penganalisis politik yang hebat-hebat ini. Adakah anda bersetuju dengan Azman Pawi mengatakan Hadilah yang menjadi penghalang hasrat PAS raih sokongan bukan Muslim? Ini kerana beliau mengatakan bahawa Presiden PAS dilihat penghalang utama dalam usaha parti mendapatkan sokongan pengundi bukan Muslim. Kecenderungan ini berlaku kerana kecenderungan Hadi seling mengubah pendirian dalam pelbagai isu menjadi kekangan, kata penganalisis tersebut. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlim Unity Channel. Ini satu perkara yang boleh kita ketengahkan kepada rakan-rakan anda. Apa kata kalau Tun Mahathir isi borang keahlian PAS terlebih dahulu? Ini tentang pemilihan calon untuk pilihan raya PRK bagi Parlimen Kemaman. Siapa yang bakal dicalonkan di sana? Antara yang menjadi spekulasi ialah kononnya Tun Mahathir Mohamad akan dicalonkan. Ini bagi memberi laluan, kononnya memberi laluan kepada Tun Mahathir menjadi seorang ahli parlimen, ahli Dewan Rakyat sekali lagi.
Ramai penganalisis politik kata itu adalah cara terbaik untuk Mahathir kembali semula ke Dewan Rakyat dan punya suara. Kata mereka tiada guna Tun Mahathir bercakap di luar Dewan hanya melalui media, kerana suara beliau tidak akan dipedulikan lagi. Jadi untuk Mahathir kekal relevan, didengar suaranya dan ada kesan, ada pengaruh, ada impak apa yang dia cakap, dia wajib menjadi ahli Dewan Rakyat atau ahli parlimen sekali lagi, kata mereka. Dan cara yang paling mudah ialah bertanding semula pilihan raya, dan yang paling mudah, kata mereka, bertanding atas tiket PAS yang confirm dah menang, kata mereka. Oleh sebab itu, ada juga penganalisis politik dan pengikut-pengikut politik, pengulas politik kata Mahathir wajib ikut menjadi ahli PAS, wajib dicalonkan sebagai calon PAS dalam PRK Kemaman, kata mereka. Apa pendapat kamu? Adakah Mahathir boleh menang dalam PRK Kemaman itu nanti? Terpulanglah, atau pada pendapat anda boleh lagikah Mahathir bertanding sebagai ahli politik? Saudara-saudara sekalian, apa kata Tun Mahathir isi borang keahlian PAS terlebih dahulu? Presiden PAS Hadi Awang semalam menolak kemungkinan parti itu akan meletakkan Tun Mahathir Mohamad sebagai calon pada PRK Kemaman 2 Disember depan. Kata beliau, tak munasabah untuk PAS berbuat demikian. Kalau nak timbulkan isu, biar munasabah, ujar beliau. Begitupun kenyataan Hadi itu agak tidak disenangi oleh penyokong Tun Mahathir. Antaranya Presiden Putra Ibrahim Ali yang tampil membidas kenyataan Hadi itu. Ibrahim mempersoalkan jika faktor usia menjadi ukuran, tidak sesuai dijadikan calon di Kemaman, mengapa bekas Perdana Menteri itu dilantik sebagai penasihat 4 kerajaan negeri yang ditabir PAS, yaitu SG4. Bukankah itu satu persoalan yang logik? Kenapa PAS ambil Mahathir kalau mereka anggap Mahathir dah tua? Kenapa diambil pula jadi penasihat? Malah katanya jika faktor usia diambil kira, Hadi juga perlu memberi laluan kepada pemimpin yang lebih muda untuk menyandang jawatan sebagai Presiden PAS. Presiden PAS telah membuat kenyataan menolak bulat-bulat cadangan Tun Mahathir sebagai calon parlimen Kemaman dengan alasan tidak munasabah. Agak terkejut juga saya alasan yang diberi Hadi itu. Apa yang dikatakan tidak munasabah? Apakah kerana umur atau Tun Mahathir tidak layak? Jika kerana umur, maka Hadi juga kena beri laluan jawatan Presiden PAS kepada pihak yang lebih muda, kerana umurnya juga sudah lanjut dan sudah bertongkat. Sementara Tun Mahathir belum lagi bertongkat dan cergas bergerak ke sana sini. Jika Tun Mahathir tidak munasabah dicalonkan untuk Parlimen Kemaman, apakah munasabah beliau dilantik sebagai penasihat SG4? Walaupun Hadi dilihat menolak Tun Mahathir, tetapi sebenarnya PAS belum membuat keputusan muktamad. Peluang masih terbuka kerana PAS masih menilai siapa yang paling layak untuk dijadikan calon. Memetik kata-kata Tun Ibrahim Tuan Man dalam ceramah perdana malam tadi sempena muktamar PAS, beliau menyebut insya-Allah calon Kemaman ialah daripada PAS. Tetapi beliau tidak menyebut nama siapa yang akan dijadikan calon. Dalam hal ini, apa kata Tun Mahathir segera mengisi borang keahlian PAS terlebih dahulu. Meskipun menjadi ahli PAS bukanlah syarat wajib untuk dipilih sebagai calon mewakili parti itu. Misalnya Ibrahim Ali sendiri pernah bertanding atas tiket PAS di Kelantan tanpa menjadi ahli, tetapi barangkali kedudukan Tun Mahathir agak berbeza sedikit. Selain dikenali keras memusuhi PAS sebelum ini, Tun Mahathir juga pernah menuduh PAS sebagai parti kafir. Tuduhan paling terbaru dibuat Tun Mahathir ialah pada September tahun 2022 lalu di sini, yaitu di beritaharian.com. Apabila beliau dengan tajuk PAS kini parti kafir, kata Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dengan itu barangkali jika Tun Mahathir sedia menjadi ahli PAS terlebih dahulu, tidak mustahil akan segera terbuka pintu hati Hadi untuk memilihnya sebagai calon di Kemaman nanti.
Tun Mahathir pun tidak berparti ketika ini. Jadi apa salahnya memilih PAS untuk disertai? Lagipun, mana sedapnya main politik tanpa jadi ahli mana-mana parti? Ditulis oleh Sabudin Husin. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.